Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada sesi kali ini. Okey, baik. Seperti saya katakan pada sesi yang lepas, kita akan melihat pada tajuk CU 6 no CU 5. Okey, C05 iaitu pendawaian elektrik satu fasa dalam tajuk penyenggara peralatan elektrik satu fasa. Okey. Kita terus kepada tajuk nombor 2 di sini. Kita lihat adalah jenis peralatan elektrik. Okey. Zaman sekarang adalah zaman-zaman yang sangat kompleks dan kebanyakan peralatan elektrik yang berada di rumah kita biasanya kebanyakannya adalah terdiri daripada elektronik. Okey, terdiri daripada komponen elektronik. So sekarang semakin canggih, barang sekarang semakin canggih. Kalau dulu barang-barangnya lebih besar, sekarang adalah barang elektrik ni lebih kecil dan lebih kompleks. So kita tengoklah peralatan-peralatan elektrik yang biasa ada dekat rumah kita adalah peralatan yang akan membantu kita dalam menguruskan kehidupan seharian. Sebagaimana yang kita dapat lihat di sini, antaranya kita ada microwave, okey, kita ada oven. Tujuan microwave adalah untuk memanaskan sesuatu. Okey, untuk memanaskan sesuatu menggunakan gelombang mikro. Oven adalah untuk memanas, membakar. Ia tujuannya adalah biasanya digunakan untuk kita bakar sesuatu lah. Contoh nak bakar kek ke, atau nak bakar ayam ke, ikan ke, kita gunakan oven ke. Yang seterusnya adalah nombor 3. Kita ada rajah 3 ni menunjukkan lampu meja tak silap saya. Biasa gunakan untuk kita untuk kita gunakan untuk study lah. Okay, kita guna lampu ni untuk supaya terang dan nampak pencahayaan yang cukup dalam kita membuat sesuatu kerja. So dalam rumah kita pun banyak jenis lampu. Ada lampu siling, okay, ada lampu Kalimantan, ada lampu mentol, ada lagi lampu LED, dan banyak lagi jenis-jenis lampu yang fungsi asasnya adalah untuk menghasilkan cahaya ataupun pencahayaan. Alright, rajah nombor 4 ni dia menunjukkan satu jenis penyaman udara. Okey, yang panjang di atas ni biasanya adalah unit dalam, biasanya dipasang di dalam. So unit dalam ni biasa dia akan mengeluarkan angin yang sejuk. Okey, kalau yang bawah ni adalah unit luar yang ada kipas besar ni dalam ni. Okey, ini adalah unit outdoor. Okey, outdoor unit biasa dipasang di luar. Biasanya udara kat sini udara panas. Okey, sebab dia nak menyejukkan dia punya gas-gas, sirip-sirip gas dalam ni, ada banyak sirip ni. Dia untuk menyejukkan gas-gas yang panas. Alright. So seterusnya kita tengok rajah 5. Itu adalah peti ais. Peti ais ni banyak jenis. Ada yang ada 2 kompartmen, ada 1 kompartmen, ada 3 kompartmen. Dan kalau yang besar tu lebih lagi lah, ada 6 dan 8. So fungsi utama peti ais adalah menyejukkan sesuatu dan juga membekukan sesuatu. Okey, itu adalah fungsi asas yang terdapat dalam peti ais. Kompartmen ke atas ni biasanya dia untuk sejuk beku lah. Okay. Contohnya kita simpan untuk kita simpan untuk barang-barang basah di pasar, contohnya daging, ikan. Okay. Untuk tahan lama kita kena bekukan dia. So kita biasa simpan di
kompartmen atas. So biasanya kompartmen bahagian bawah ni kita simpan sayur-sayuran, air minuman yang biasa. Dia hanya untuk mendinginkan dia, untuk suhu-suhu yang dingin, bukannya untuk membeku. Okey, itu adalah peti ais. Rajah 6 dia menunjukkan motor satu fasa, di mana motor satu fasa ni dia punya kegunaan dia banyak. Banyak kegunaan dia. Pada tajuk yang lepas saya telah terangkan bagaimana fungsi motor satu fasa. So sekarang ni kita nak tengok, kita akan tengok cara membaik pulihnya nanti. Okey. So inilah motor satu fasa. So nombor 3, kita terus pada nombor 3 sekarang ni. Terlihat kepada langkah-langkah pembaikan senggara peralatan elektrik. Okey, senggara peralatan elektrik. So kita tengok lagi pada jadual 1 hingga 9, dia akan menerangkan pembaikan, langkah-langkah pembaikan senggara peralatan elektrik. So kita tengok dulu 3.1, dia akan bercerita tentang palam 3 pin 13A ataupun 15A. So apa maksud 13 ampere dan 15 ampere? Maksudnya di sini adalah dia merujuk kepada fuse yang terdapat pada palam 3 pin tersebut. So dia adalah berkaitan kepada penggunaan kuasa yang harus dibekalkan, yang membandai pada kadaran mengikut fuse tersebut. So sekarang ni 3.1 ni dia akan cerita tentang plug 3 pin. So kita ada jenis kerosakan, punca kerosakan dan langkah pembaikan. So bila kita tengok plug kita tiada bekalan, okay, sebelum kita buat sesuatu kita check dulu plug kita on tak ada bekalan. Mungkin terpelantik pada DB, KLB terpelantik, mungkin juga fuse KFA putus, mungkin juga dalam DB kita ada PLM terpelantik. So stepnya adalah kita perlu lihat pada DB. Okay, kita perlu lihat pada DB ada tak fuse utama ke, ataupun KFA kita ke, atau PLAP ke. So biasanya kita panggil RCCB ataupun MCB. Kita tengok ada tak terpelantik pada DB tu. Jika ada, kita cuba angkat supaya dia boleh on semula. Okay. Kalau masih terpelantik, bila kita on sesuatu plug tu masih terpelantik, okey, cabut plug tu kemudian dan naikkan semula MCB yang dah terpelantik tadi. Okey. So dekat sini kita hanya tengok pada ruang DB dalam rumah kita ataupun KFA kita lah, kotak fuse agihan. Okey, itu cerita palam kita tak ada bekalan. Okey, seterusnya kita tengok nombor 2, palam 3 pin atau kabel boleh lentur 3 teras. Okey, dalam sambungan antara barang elektrik ke plug kita, dia ada guna palam dia ada guna kabel 3 lentur. Kabel boleh lentur 3 teras ataupun biasa warna kelabu lah kita punya kabel tu. So kita tengok dekat sini, yang pertama kita tengok salah satu atau lebih kabel tu dah putus, tak ada keterusan. Solusinya beli kabel lain, ganti kabel baru, dan mesti sama dengan saiz dia. Okay, B kita tengok balik pada kabel lentur 3 teras tu, fuse pada palam 3 pin terbakar.
Okey. Kalau fuse terbakar pada plug, kita tukar fuse lah. Tapi masa nak tukar, ikut kadar M dia. Okey. Kalau kita tengok, seterusnya kita tengok palam pecah ataupun terbakar. Pada palam tu dia pecah. Kalau dah pecah, ada terbakar, ada kawasan-kawasan dia dah hangus ataupun cair, apa lagi? Kita kena ganti palam yang baru. Alright. Kita check pula sambungan pada punca palam longgar. Kalau kita buka plug tu, dia punya palam tu dah longgar, kita ketat sahaja dia punya wire. Okey. Seterusnya kita tengok salah satu atau lebih teras kabel dia sudah cair dan terpintas. Kalau dah terpintas ni, solusinya adalah beli kabel baru yang sama dengan saiz dia. Okey, seterusnya kita tengok penebat kabel boleh lentur terbakar. Kalau penebat kabel ni dah terbakar, kita dapat lihat dengan mata kita. Apa perlu buat? Sama juga, ganti kabel baru yang sama dengan saiz dia. Okey. Perkara-perkara macam ni biasanya kita mudah untuk kita kesan dengan menggunakan kita punya penglihatan. Seperti yang saya sembang pada sesi yang lepas, mata kita memainkan peranan penting untuk mengesan apabila berlakunya sebarang kerosakan ataupun dia mengalami kesan kerosakan, sama ada percikan, dia punya terbakar, retak, ataupun hangus dan sebagainya. Hanya menggunakan mata kita, kita dapat melihat kesan tersebut dan kita boleh menentukan langkah-langkah pembaikan yang sesuai. Okey. Yang saya sembang ni adalah jadual 1 yang berkaitan dengan pembaikan ataupun senggara palam 3 pin 13A ataupun 15 ampere. Okey, kalau kita nak baik pulih palam 3 pin 13A, inilah cara dia. Cara dia adalah memang detail, dan cara kita nak tukar pun pastikan kita mematuhi langkah keselamatan yang bersesuaian semasa melakukan sebarang pembaikan. Okey. Elektrik kena off dulu, cabut plug, dan pastikan tempat kita nak membaiki itu adalah selamat. Alright, sekadar itu daripada saya. Tapi sebelum tu kita tengok dulu. Ini adalah rajah palam 3 pin 13A. Alright, palam 3 pin 13A. So dekat sini kita tengoklah, kita punya plug kita ada kabel boleh lentur 3 teras. Biasanya ada 3 wire, iaitu ada wire earth, ada wire neutral, ada wire live. Biasanya wire live adalah warna coklat yang bersambung dengan fuse dekat sini. Okey. Ini adalah pencekak. Pencekak ni dia memegang wire. Dia cekak wire tu daripada wire tu tertanggal lah, supaya dia kekal kat tempat tu. So perkara penting yang perlu kita lihat pada palam 3 pin, biasanya pada luaran dia kita tengok dah dia punya labeling. Okay? Ada live, ada neutral, ada earth. Biasanya dia ada nombor-nombor standard dia ada kadar arus dia ada kadar voltan dia berapa. Okay? So bahagian dalam dia biasalah ada 3 benda iaitu live, neutral, earth. Live, neutral, earth. Kalau earth dia berwarna hijau, dia ada terminal. Kalau neutral ni dia ada terminal dekat sini berwarna biru. Dan yang live ataupun yang hidup, biasanya dia rapat dengan fuse. Dia ada fuse dia, mengikut kedaran dia berapa. Nilai fuse ni ada tercatat pada fuse tersebut. Dan kabel hidup ni biasanya berwarna coklat. Alright, sekian dulu daripada saya. Jumpa lagi pada sesi seterusnya.